Dia cepat-cepat keluar nak tengok betul tak tekaan dia tadi. Memang sungguh dia pergi tengok cebok tu ada lagi. Pak Long tu pun baru nak keluar jalan, pakai kasut dia tak pergi ambil cebok, terus nak masuk dalam kereta. Kawan kita ni pun peligan, dia kata pak cik dia tinggal cebok tadi, saya tengok pak cik bawa. Pak cik tu kata kat dia, tak apa, dia kata jangan duk ambil dah. Dia kata memang mana-mana tempat dia pergi, dia akan tinggal sebiji cebok sebagai tanda wakaf dan sedekah bagi dia. Ibu-ibu tu rahmati Allah, saja nak tanya lah, harga cebok di kawasan Bayan Baru ni berapa ribu sebiji? Berapa ribu biji? Tazah kau ni apa harga cebok? Tazah orang Kuala Lumpur Kelantan duduk sini lama. RM2.5. Oh, RM2.5. Dan ada tak dalam kalangan kita yang pernah wakafkan cebok mana-mana masjid? Cuba angkat tangan wakil seorang. Dia tidak dikira riak ni. Nak abang kata benda tu manfaat. Kita tengok cebok yang ada di masjid ni kadang-kadang betul tu, makan tahan tu. Kadang-kadang cebok, saya pernah pergi masjid, cebok yang habis ni tak ada tangkai nak pegang lah. Depa tak buang, depa biang, lagi boleh cedok ayam. Hak lebih teruk lagi, hak lubang merata lebih daripada gigi kan pirana, dia bertinggal juga. Tu mungkin duduk di masjid tu dah 5 tahun. Kalau 5 tahun duduk di masjid, berapa ribu orang guna? Bermodalkan cuma 2-3 ringgit, tetapi manfaat tu Masya Allah, Tabarakallah, setiap daripada titis air jadi saksi depan Allah kelak. Bukan saya nak kempen, saya pakai beli cebok main lungguk ke masjid Sayyidina Umar ni, mampuih lah jenah pihak masjid. Tapi nak cerita kata ruang manfaat, amal yang Allah nak izin kepada kita dalam macam-macam bentuk. Saya pernah jumpa program di Macang dengan Ustaz Syah Mugam. Saya habis program forum di sana, ada seorang makcik berumur 66-67 tahun. Di rumah ni ada mesin rumput. Dia kata ke isteri saya dengan saya ketika tu, dia kata, "Sat lagi mama nak keluar, Sat." Dia kata, "Mama nak pergi mana?" Dia kata, "Mama petang-petang mama akan ronda bawa mesin rumput, akan pergi mesin rumput rumah orang cara percuma." Seorang ibu yang dah berumur 67 tahun boleh duk usung mesin rumput. Saya lagi maklum, jangan main lah bawa mesin rumput nampak uduh sangat. Nak abang kata ruang manfaat itu ada pada orang yang nak carilah ruang mana yang mampu mengajak untuk memasukkan manusia ke dalam syurga, yang mampu tulis dengan tulisan untuk tarik manusia dekat dengan Allah dan Rasul, yang mampu dengan cara berdoalah tengah malam minta agar Allah lembutkan hati ramai mana hari ni daripada 7.6 bilion manusia, lagi 5.9 bilion yang belum Islam. Ini tanggungjawab kita bersama. Carilah ruang dan sumbangan mana yang kita mampu buat. Sungguh Allah tidak memandang besar mana sumbangan yang kita buat, tetapi Allah akan tanya apa yang kita buat di atas dunia. Moga-moga itu amal kita. Dan yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, benda yang kena ada kepada seorang manusia namanya ikhlas. Maka ikhlas, benda yang kita tak boleh nak beli, benda yang kita tak nampak, benda yang bukan kita buat hari ni dapat. Ikhlas datang daripada jalan mujahadah. Maka sama-samalah kita bermujahadah untuk dapatkan ikhlas. Sama-samalah kita usahakan moga dengan keikhlasan tadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan amal yang kita lakukan besar mana sekalipun melayakkan saya dan tuan-tuan muslim muslimat termasuk di antara bidadari ataupun laki dia bagi bidadara bila di antara orang yang layak untuk menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang nilainya terlalu mahal, tetapi moga-moga ada dari sudut amal dan perbuatan yang Allah redha. Saya tinggalkan satu doa untuk ibu-ibu ayah-ayah, satu doa yang sama-sama termasuk saya pun beramal dengan doa ni, yang daripada ayat Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat yang ke-100. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sedia maklum dalam Al-Quran, 2 rasul yang Allah uji lama tak ada zuriat. Saya tanya sebab tadi 2-3 hari ni banyak duk tanya berkaitan zuriat. 2 rasul yang Allah uji, yang pertama Nabi Zakaria, yang kedua Nabi Ibrahim. Di antara doa yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim adalah apa? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan kepada kami daripada kalangan anak-anak yang saleh dan salihah. Anak yang saleh tak wajib dia menghafal Quran. Kalau dia mengapai itu package bonus bagi kita. Anak yang soleh tak wajib dia ini SPM mari dulu keluar, wajib dia kena 11-12 A dah. Anak yang soleh tak wajib ke atas dia gaji mesti 5-16 ribu. Sebab dah anak yang soleh cukuplah ke atas dia, yang pertama menyelesaikan ilmu fardu ain, yang kedua mereka faham di antara halal dan haram, yang ketiga mereka jaga di antara batas syarak. Itu anak yang soleh. Betul kalau anak baru ni SPM dapat result tak elok, pilah peluk dia pun tak puas, insya-Allah.
Mungkin sebab perlu anak yang ni lah nanti nak jaga selepas ni kita dalam keadaan kita susah. Boleh 5 minit masa ekstra boleh tak? Ini pengalaman yang saya jadikan atibar untuk saya jugalah. Ada seorang makcik ni dia cerita, dia kata, ustaz dia ada 5 orang anak. Dalam 5 orang anak dia kata anak-anak yang sulung ni semua bagus-bagus. 1, 2, 3, 4 ni semua cemerlang. Dia kata dia cemerlang ni sampai ke setiap tahun tak ada orang boleh beat anak dia. Dalam 5 orang. Jadi 4 ni dia kata memang kakak-kakak dengan abang ni membanggakan dia lah. Dalam semua akhlak bagus, apa semua bagus. Tapi dia kata, ustaz saya tak faham yang kecil je masalah sikit. Yang kecil tu dia mengaji tak boleh, akhlak pun dengan masalah sosial dan sebagainya, banyaklah benda. Dia kata Allah sampai dia kata dia sampai kadang-kadang terdetik dalam di mulut ni, kata hang ni mai daripada mana dah. Dah kadang-kadang marah ni marah yang kadang-kadang kita tak boleh nak kontrol. Ada marah yang kita boleh ni, tapi kadang-kadang melampau sangat kita sampai terlepas. Dia kata, ustaz kadang-kadang saya bahasa kadang-kadang hang ni jadilah macam kak dengan abang, hang jadilah macam depa. Duk ulang tu dia kata. Tapi dia kata hak lalah ni yang bongsu ni tak tahulah ustaz. Macam-macam dah ayak tawak, ayak masin habis bina buat apa tak jadi. Tapi dia kata satu benda yang saya belajar, Allah Subhanahu taala kadang-kadang apa yang kita minta Allah tak bagi segera, tapi Allah tangguh permintaan tadi atas hikmahnya untuk kita. Bukan semua yang kita minta itu baik untuk kita. Bukan semua yang kita minta itu elok untuk kita. Kadang-kadang kita minta, ya Allah kurniakan aku suami yang macam ni sekian-sekian, ciri-ciri yang macam ni. Tak mau banyak Allah, nak handsome dengan handsome kaya ya. Tapi Allah bagi suami kita, Allahu akbar. Tak ada macam ciri-ciri, tapi bagi kita sekarang alhamdulillah dapat macam ni. Kalau dapat handsome sangat, tengok orang duk ligang ramai sangat pula. Suami kita dapat full tinted gelap, senang. Orang tak kenal sangat. Duit pun tak belambak sangat, orang pun tak kalut nak ligang sangat. Allah mengizinkan benda kita tak minta, tapi yang itulah sebaik-baik pada kita. Dia tu ustaz, setelah 20 tahun benda yang saya ingat balik, saya menyesal lah. Moga alhamdulillah dia kata Allah tak makbulkan. Dia kata 4 orang yang atas, kakak-kakak dengan abang-abang yang cemerlang dulu, Allahu akbar, hari ni kerja depa besar. Dan saya banggalah dengan apa depa pun baik, tolong saya tak berhenti, depa tak pernah menyakitkan hati saya. Tapi dia kata ustaz, setahun sekali nak balik tengok pun payah sebab depa sibuk. Tak boleh marah lah sebab dia kata ustaz tu memang kerja depa, hak ni kerja pengarah hospital ni, pekerja sibuk depa. Kadang-kadang balik mai duduk 2-3 jam, dapat emergency call peram, kena ambil flight balik pula, anak-anak je tinggal. Dia kata nak sedih tak boleh sebab saya faham itu tanggungjawab dia ada tanggungjawab dia juga. Dia tak pernah abaikan saya, duit ringgit dia tiaga. Tapi dia kata alhamdulillah Allah tak makbulkan doa saya, Allah bagi seorang kata orang nak jadi ni. Hari ni hak yang bodoh tu lah, hari ni hak yang dulu ada masalah tu lah, yang kalau sakit demam saya dia orang pertama jaga. Hak bodoh ni lah dulu. Dia kata ustaz hari ni dia duduk dengan saya ada tempat untuk luah. Hak nu sibuk belakang dah, hak ni dia kata bangun pagi walaupun saya beletiak, kalau dia tak ada saya nak beletiak kat siapa dia. Ibu-ibu yang hari ni anak-anak dah besar, boring tak duduk rumah sorang-sorang. Kadang-kadang kucing pun kita marah, hang ni aku pesan kucing pun kena. Sebab apa? Ketika tu anak-anak kita banyak yang dah keluar. Sebab tu hari ni amalkan doa. Kita tak tahu anak yang soleh ni mai dalam bentuk yang macam mana. Yang pasti moga-moga Allah mengizinkan pada semua zuriat kita dalam bentuk ujian macam mana pun, maka di antara golongan orang yang boleh memimpin tangan kita untuk masuk ke dalam syurga. Sebab syurga bukan untuk hak saya, syurga bukan hak ustazah kita, syurga bukan hak siapa-siapa, melainkan syurga adalah hak yang Nabi SAW nak. Seboleh-bolehnya semua orang masuk ke dalam syurga. Seboleh-bolehnya Nabi nak memimpin tangan semua orang masuk ke dalam syurga. Di atas dasar kasih cinta inilah, di atas bentuk benda inilah Nabi SAW sanggup tak tidur malam. Nabi SAW sanggup orang letak pasir atas kepala Nabi. Nabi SAW sanggup ketika mana orang letak bangkai di atas kepala Nabi. Nabi SAW sanggup ketika mana orang punggai batu dalam peristiwa Taif pada Nabi. Sebab apa? Cinta untuk memasukkan manusia seramai mungkin ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah juga tanggungjawab yang sama yang perlu di antara saya, yang perlu di antara ibu-ibu, yang perlu pada ayah-ayah. Kena ada perasaan yang sama. Saat kita baik, baikkan orang lain juga. Saat kita taat kepada Allah, taatkan anak-anak juga kita di rumah. Kadang-kadang mak ngayah tutup aurat, anak-anak tak tutup aurat. Carilah jalan yang paling baik. Jangan berbalah dengan benda yang baik. Cari jalan. Tak suruh berkelih lah dalam benda-benda yang hal-hal yang remeh-temeh, tak payahlah. Kita berlapang dada seramai mungkin memasukkan manusia ke dalam syurga.
Hari tu tudung guru, tudung labuh, tudung syuab bergaduh. Saya cerita hari tu. Dia pergi invite saya masuk grup. Saya kata isteri saya, abang haram tak pakai tudung. Dia pergi invite masuk grup tudung. Saya kata sebab apa? Dia kata, ustaz tolong nasihat saya. Dia kata ni kami duduk berbalah. Grup tudung syal kata kat grup tudung labuh. Tudung labuh macam Zah kita pakai bidang 50, bidang 60 ni. Dia kata hampa macam cendawan berjalan. Saya duduk terbayang macam cendawan berjalan lah, jadi macam tu. Tazah tak cendawan, insyaAllah. Lepas tu bila mereka kena kata, dia balik. Dia kata hampa grup tudung syal macam hantu polong. Hantu polong kan diikat atas ni kan orang meninggal. Last sekali penutup kita akan buat ikatan di atas. Kan orang tudung syal dikilas masuk. Belah ending dia, syarat yang last kali rukun dia kena buh di atas contohnya. Dia kata kreatif lah hampa duk balah dengan benda. Sedangkan matlamat sama. Grup tudung syal nak masuk syurga, grup tudung labuh nak masuk syurga. Kamu nak menutup aurat. Islam tidak menetapkan menutup aurat wajib dengan tudung sekian-sekian. Tidak, tudung bawal farida ke, bawal ke, ikan goreng, silalah. Tapi kenapa kamu nak berbalah dengan benda yang sama? Daripada ibu-ibu kita duk kalut, duk balah tu. No, di luar kita ni berapa ramai ni yang tak pakai tudung lagi ni. Kalau kita biarkan mereka mati dalam keadaan macam tu, selangkah jalan mereka dah dekat dengan azab. Kalau kita reda, jahatnya kita hari ni. Anak kita di rumah, kalau kita biar, jahatnya kita sebagai mak. Maka tak ada jalan melainkan atas dasar kasih ni lah, bawa semua insya-Allah. Yang pernah buat silap, Allah sentiasa izinkan peluang untuk berubah. Moga-moga perubahan tadilah ada pada kita semua untuk menjadikan di antara kita semua, lelaki dan perempuan, di antara ahli syurga yang Allah layakkan kepada kita semua. Maka wanita dambaan syurga adalah wanita yang cukup pakej kepada mereka, berimannya mereka kepada Allah, berilmunya mereka dengan ilmu yang sahih, dan mereka adanya amal dalam kehidupan, dan ikhlas dalam melakukan setiap pekerjaan mereka, ikhlas ke atas mereka melayan suami, ikhlas mereka mendidik anak-anak. Hari ini ibu-ibu reda melayan suami dengan bimbang, anak-anak akan menjadi orang yang taat kepada kita kelak. Hari ini ibu-ibu menjadi pemudah cara kepada suami untuk berbakti kepada mak mereka. Nanti Allah akan jadikan anak-anak kita dimudah cara ke atas mereka, dikurniakan isteri ke atas mereka yang mengambil berat ke atas ibu-ibu. Jangan bimbang, dunia Allah akan balikkan benda yang sama. What you give, you get back. Man la yarham, la yurham. Apa yang kita buat hari ini kita dapat balik. Moga-moga kebaikan yang Allah bagi dapat, itu adalah dapatan yang baik untuk melayakkan kita semua masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di sekadar itu dulu daripada saya, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas kelemahan, di atas kedaifan ilmu yang bercakap, mohon maaf kalau mungkin ada kekasaran bahasa, tertinggi suara, ataupun mungkin terkata pada mana-mana pihak, itu kelemahan yang saya lakukan. Dan sedikit saya bagi makluman berkaitan Ustaz Wadi Anwar. Saya rasa semua pun tertanya-tanya, dan saya pun tak larang nak ceritakan semua dah. Saya cerita pernah, saya mesej dengan Ustaz Wadi 2-3 hari yang lepas, minta tolong doa lah, insya-Allah dalam tempoh minggu ni Ustaz Wadi akan buat pembedahan di bahagian bau kanan. Dan insya-Allah lah tak ada risiko yang berat, melainkan pembedahan tersebut untuk menyambung balik tulang yang dah terlalu jauh patah. Jadi ataskan siap doktor pakar lah. Doktor pakar minta untuk buat pembedahan untuk didekatkan balik tulang manusia ni. Allah jadi ajib ni, dia akan tumbuh. Kalau patah macam mana pun dia akan sambung. Tapi bila jauh sangat takut untuk long term lah. Jadi kita sama-sama lah doa untuk murabbi kita, Allah memberikan kesembuhan untuk beliau. Dalam keadaan tak apa nasihat ni hari-hari duduk pergi di ma'had, kadang-kadang kita tengok nak marah pun tak boleh, sebab dia memang dah jiwa dia macam tu. Sebab dia mewakafkan diri di atas jalan agama ni, dalam keadaan tak sihat pun. Malah hari dia keluar hospital, bulan 1 hari tu dia keluar dari hospital Ipoh, dia balik hari kedua tu dia pergi dah. Saya kata kepada ustaz, jangan buat macam ni ustaz, kalau ustaz tak sihat lagi teruk. Jadi kita doa lah, minta Allah bagi kemudahan untuk ustaz, kesembuhan. Moga-moga insya-Allah dalam 3-4 bulan lagi boleh mengajar aku. Kita bagi rehat yang sepenuhnya lah. Dan untuk perkembangan komplek dakwah Darul Murtada yang almarhum abang saya Ustaz Murtaza meninggal bulan 1 kemalangan Ustaz Wadi Anwar. Saya adik dia. Yang pertamanya kok lah ibu-ibu yang pernah mengikuti kuliah beliau sama ada live ataupun dalam YouTube dan sebagainya. Kalalah mungkin abang saya mungkin ada terkasar bahasa almarhum kekanda saya, mungkin nak menyakitkan hati siapa-siapa, saya minta maaf lah mewakili beliau. Dan kalau mungkin ada terhutang, mungkin dia terhutang dalam keadaan sedar atau tak sedar dan sebagainya, saya mohon boleh jumpa saya lah untuk buat tuntutan. Dan saya mohon doa dengan apa yang almarhum tinggalkan hari ini, komplek dakwah Darul Murtada, di bawah tu ada tahfiz, ada pondok dan sebagainya.
Tolong doa lah, minta Allah mudahkan, sebab sekarang ni kita tengah berurusan untuk dapatkan kelulusan tanah untuk dibuat masjid. Tanah dah dapat dah, cuma nak dapat kelulusan dah daripada beberapa pihak berkuasa. Moga-moga Allah mengizinkanlah kemudahan tersebut, dan moga-moga sampai kepada almarhum dan sampai kepada kita semua insya-Allah. Saya jemput datang juga lah bila-bila insya-Allah. 20 bulan 6 nanti kita akan ada karnival Darul Murtada yang dah confirm Ustaz Zaidrus 29 hari bulan, dan 30 hari bulan akan ada himpunan ulama turas yang kita himpunkan seluruh ulama daripada ulama-ulama tua di Malaysia ni dan di Fatani untuk dihimpunkan di kompleks kita. Dan siangnya kita akan ada himpunan lebaran bersama Murabbi yang dah 2 tahun kita laksanakan di Terengganu, cuma tahun yang ketiga ni kita buat di Kedah. Konsep dia macam mana? Seluruh ustaz di Malaysia kita himpunkan di satu tempat. Raya ke-12 30 hari bulan 6 mark the date lah, kerana ada lapangan mai dah. Payah kita nak himpunkan semua ni, Ustaz Nur Hisyawan Padang, Ustaz Zaidrus, Ustaz Haslim Bahrin, Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Fahim Makjar, apa semua yang kita tahu ni tak apa dekat, yang jauh-jauh pun biasanya dapatkan Ustaz Syed Qadir Al-Jufri dan sebagainya. Dekat 2 tahun tu dia berturun lah semua insya-Allah. Kita himpunkan setempat. Insya-Allah kita sebagai tuan rumah, saya minta doa lah, doa daripada ibu-ibu yang baik ini, ahli syurga insya-Allah. Moga Allah makbulkan doa, Allah angkat kemudahkan urusan. Ya, jadi input datang untuk nak bagi bantuan apa-apa kan boleh insya-Allah. Untuk anak-anak tahfiz kita ada 54 orang di sana. Dan di luar sana nanti sekadar ikhlas sikitlah. Saya dah bawa stokin yang isteri almarhum buat. Stokin kaki. Isteri almarhum dia buat stokin sendiri. Jadi saya wallahi saya tak ambil apa-apa keuntungan lah, melainkan saya tolong bawa dan kita tolong jual lah. Kawan-kawannya dalam keadaan dia nak anak-anak yang anak almarhum tu, kita boleh tolong dengan cara macam tu lah. Jadi boleh beli stokin tu, tak cukup kaki buh kat tangan pun tak apa. Elok kerat je lah, dia bukan ada apa pun sana dia boleh buat. Dia panggil apa? Handsok apa hand? Aci lah apa pun. Kerat buah lubang sikit boleh jelur tangan tu kira aci lah. Kita tengok di luar nanti ada ni, dan di situ ada beg komplet dakwah dan juga button bash. Button bash tu belakang ada cermin. Jadi tak elok lah beli komplet dakwah tu, belakang tu boleh tengok cermin. Orang perempuan tak tengok cermin berdosa orang sehari. Jadi belilah. Kita tengok di belakang tu, moga Allah bagi manfaat. Hadza billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz yang pergi Surah Yusuf di atas kupasan yang kita rasa memang cukup menyempurnakan satu forum yang hebat pada pagi ini. InsyaAllah berkat itu. Ya, dia melengkapi semua ilmu yang nak berkaitan dengan wanita dapat syurga itu semua dia rangkum dan semua. Jadi untuk khulasannya yang terakhir yang nak dapatkan nak jadikan kita calon yang disebutkan tadi, wanita dalam syurga ini merupakan, sudah tentu wanita itu merupakan wanita solehah yang mana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khair mata'id dunya al-mar'ah as-salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Saya teringat tadi yang Ustaz sebut, wanita solehah ini tak semestinya dari kerja besar, hatta di dapur pun dia akan jadi wanita solehah. Dengan apa? Dengan takwa dia. Wanita yang bekerja sebagai guru, dia pun akan jadi wanita solehah. Dengan apa? Dengan takwa dia. Wanita yang berkerjaya, hatta bukan sapu pun, apabila dia meletakkan dia wanita solehah dengan takwa, dia juga merupakan wanita calon bidadari ataupun wanita dambaan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum ni kita ada buat program dekat masjid lain, tajuknya calon bidadari syurga tersasar nak saya sebut. Okey, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita doakan ibu-ibu yang duduk di hadapan kami ini dan kami juga yang duduk di hadapan ibu-ibu ini juga, insya-Allah kita doa sama-sama kita adalah calon yang disebutkan tadi, wanita dapat syurga, masya-Allah. Ya, kita tak nak calon wanita neraka, na'udzubillah. Kita nak yang tu, insya-Allah. Dan yang terakhir sekali kita ucapkan jutaan terima kasih kepada semua warga kerja dan kuasa masjid yang telah berfokus lurus untuk menjadikan satu forum yang cukup, bagi saya tajuk ni yang saya sebutkan tadi boleh menggetar jiwa wanita dunia. Ya ibu-ibu, boleh menggetarkan jiwa wanita dunia. Dan kita doakan seluruh jawatan kuasa dan juga ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang berada di masjid ini, Allah murahkan
kita. Amin. Allahumma amin. Orang ini letih Semua sangat. amin. Tapi Allahumma dia semua amin. jadi saksi depan Allah ni. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita pada tengah hari ini insya-Allah, dan mudah-mudahan forum duha perdana yang melibatkan berkaitan dengan wanita ini kita teruskan di mana-mana masjid yang rasa nak buat, teruskan. Nah, kalau boleh jawatan kuasa muslimat ada cadangan, teruskan buatlah di masjid mana-mana pun forum seperti ini. Sebab apa? Kita nak kumpulkan wanita ni, kesenangan ibu-ibu. Kita nak kumpulkan, kita berada dalam satu majlis ilmu, bukan senang. Jadi kita ambil peluang, kita buatlah, manfaatkan diri kita untuk Islam. Kita nak infakkan diri kita untuk Islam. Mudah-mudahan amalan kita ke Allah terima untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada insya-Allah. Dengan itu forum untuk surat yang kedua ini, saya lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz, dan insya-Allah wabillahi taufiq